Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, kita sambung kepada buku, maknanya celupan jarum kecil di lautan ilmu Al-Quran. Kita akan sambung pada episod kedua mengenai Ustazah akan sampaikan isi-isi yang terdapat dalam bab 1 buku ini. Ya, bab 1 ni pun banyak tajuknya, tak tahu habis ke tidak malam ni ya. Tajuk pertama ialah pengarang iaitu Tuan Guru telah menyentuh mengenai bab 1 ialah Islam sebagai asas kehidupan. Jadi Al-Quran menjelaskan bahawa Islam adalah ad-din dan perkataan agama adalah tidak sesuai digunakan pada Islam. Sebenarnya tafsiran yang betul ialah Islam ialah ad-din kerana Islam adalah merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia dari tugasnya di alam yang sangat luas. Bukan sahaja agama mengikut istilah bahasa, malah termasuk juga jurusan kehidupan manusia bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Ini menunjukkan Islam tidak menepati dengan agama. Agama itu hanya persoalan kerohanian, sedangkan Islam adalah persoalan umum mencakupi kerohanian, kehidupan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Al-Quran adalah kitab Allah terakhir kepada manusia di alam dunia ini. Kitab diwahyukan ini menjadi mukjizat ilmu kepada kerasulan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tempat paling terpencil di tengah padang pasir yang jauh daripada negara bertamadun ketika itu, iaitu pada masa itu Rom dan Parsi, Mesir, China dan India bertamadun dari sudut kebendaan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpandukan bimbingan Allah iaitu Al-Quran berjaya mentamadunkan manusia di tanah Arab yang gersang itu, iaitu dengan kerohanian, dengan tamadun keilmuan, tamadun kerohanian membawa manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membimbing manusia mengenal Allah, mengabdikan diri pada Allah dan membina kehidupan yang sejahtera, ya, iaitu mencakupi seluruh kehidupan dalam bidang kehidupan, bukan sahaja dari sudut keagamaan. Itu bab pertama, bab 1. Bab 1 dia ada Islam sebagai ad-din. Yang kedua, tajuk Islam menjadi petunjuk. Disebutkan juga oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi awal ini bahawa Al-Quran menjadi petunjuk, adalah satu-satunya petunjuk yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam sahaja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terpesong dari Islam, sama ada dinamakan dengan agama, ideologi dan teori dan lain, ditolak kerana terkeluar daripada petunjuk yang sebenar atau terus dalam kesesatan. Bermakna semua ideologi atau pahaman manusia yang tidak berdasarkan Al-Quran, maka ia adalah sesat. Akal manusia memahami bahawa sudah tentu penciptaan alam ini maha mengetahui
berkenaan makhluk, ditambah pula dengan sifatnya yang maha penyayang, maha rahmat, yang melimpah ruah tiada bandingan, maha adil dan maha bijaksana. Jadi akal manusia memahami bahawa sudah tentu pencipta alam ini adalah maha mengetahui, maha hebat, mengetahui segalanya, maha rahmat, melimpah ruah yang tiada bandingnya, dan Allah maha adil dan maha bijaksana. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Maksudnya, sungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam, dan tidaklah menjadi pertelingkahan dalam kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenaran Islam. Sesiapa yang kufur engkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sungguhnya Allah amat segera hitungan hisapnya. Jadi di sini pengarang dalam tajuk Islam menjadi petunjuk, pengarang mengambil surah Ali Imran ayat 19. Ayat ini menyebut tentang sikap Yahudi dan Kristian kerana mereka sendiri mengaku menjadi pengikut Rasul dan kitab yang dibawa, maka Allah mendedahkan apa yang mereka lakukan sebenarnya. Jadi para Rasul sallallahu alaihi wasallam, para Rasul pilihan Allah dengan sifat paling mulia dan benar tidak menganut agama selain daripada Islam. Bermakna semua Nabi-Nabi dari Adam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membawa Islam, membawa akidah yang satu, iaitu mengajak umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menegaskan bahawa Islam bermaksud penyerahan diri pada Allah, adalah ajaran petunjuk pada semua makhluk dan hamba-Nya, termasuk manusia melalui Rasul, wahyu dan kitab yang diturunkan pada setiap zaman, bermula dengan Nabi Adam AS dan ditamatkan dengan penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga disebut daripada ayat Al-Quran yang menunjukkan Islam menjadi petunjuk, dalilnya ialah surah Ali Imran ayat 83 hingga 85. Jadi harap sahabat cek balik, tengok surah Ali Imran ayat 83 hingga 85. Ayat ini jelas tegas menunjukkan semua Rasul dan Nabi menganut agama Islam. Sama sekali mereka tidak menganut agama selain dari Islam. Jadi di sini kita nampak bahawa semua Rasul dan Nabi adalah membawa Islam, dan mereka adalah menjadi petunjuk, menjadikan Islam sebagai petunjuk kepada manusia untuk mengenal Allah dan juga untuk menjalani kehidupan mengikut syariat Allah. Tajuk ketiga dalam bab 1 ialah Islam hanyalah satu. Dah cukup ke, Dik? Jadi kita berhenti dahulu. InsyaAllah kita akan sambung dengan tajuk Islam hanyalah satu. Ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.